Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So kembali lagi bersama saya Mal Extreme. Benda sama je saya cakap. Okay, so pada video kali ini saya akan explain pasal ni dia punya coding. Bukan explain sebenarnya, saya akan buat dia punya coding. So tanpa membuang masa, jom kita start kita punya coding. Kita punya stress nak buat ni. Jom. Okay, alright. So saya dah buat siap-siap dia punya file, source file, dan saya buat ni apa yang kita kena buat. So kita kena buat function div prototype je. Of course lah, sebab kita nak guna function yang dia bagi ni. So 3 function yang dia bagi ni. So of course kita kena declare dia punya function prototype. Dan second, dia punya function definition, apa yang fungsi function-function tersebut. So main program kita. Okay. So first sekali adalah dia punya header. Of course lah, setiap program kita kena ada header. .hash. Okay, so second adalah dia punya function prototype. So function prototype ni kita just copy balik ni, yang ketiga ni, apa yang dia suruh kita buat ni, sebab kita nak fulfill dia punya requirement, question requirement. So kita tulis je void fill array dan integer, yang ni dia pakai pointer dan integer. So integer dia accept nilai input markah kita, dan satu lagi adalah size dia punya array. So yang ni adalah struct array. Kita susun balik dia punya nombor markah yang dia user masukkan. Dan akhir sekali adalah print array. Kita print semua kita punya jawapan dan susunan markah-markah yang kita masukkan tu. Tu settle. Kita masuk kita punya main program. So integer main. Okay, so integer. So first kali dia nak suruh kita masukkan input user. So sebab kan yang ni, so kita satunya kita kena declare dia punya markah yang nak masukkan. So kita kena declare variable markah. So satu integer I number. So dia masukkan markah tu. Lepas tu size dia punya berapa, dia punya berapa dia punya size array tu. So yang kat sini, so kita akan buat dia punya function call. Sebab function call ni, sebab dalam kalau baca dia punya soalan, input mark tu dia akan buat dalam array. So kat sini kita kena declare dia punya function call untuk kita masukkan dia punya, untuk as user masukkan dia punya nombor markah tadi. So kita ini, so sebab yang ni first parameter adalah dia pakai pointer. So second, untuk kat function call dia kena ada and operand ni, sebab dia pointer. Okay, second condition dia kena point ni, point dekat sini, dan satu lagi kat function definition pun kena point kat sini. So yang ni kat function call ni kena ada tulis and operand ni. Yang ni adalah dia punya size. Okay, so settle yang tu. So kita just buat satu lagi function call ni, dan kita pergi dia punya function definition, dia punya fungsi dia. So sebab yang ni adalah dia punya nak masukkan dia punya 5 input. So yang ni kita akan point balik ke atas. So I number, in, saya akan declare sebagai in dia punya variable untuk masukkan nombor, dan satu lagi adalah integer I size. So I size dia I size. Oh ya, betul juga. So sebab kan tak betul juga. Okay, so yang ni tapi apa betul ke tak betul? Okay, tak. Sebenarnya sebab yang ni, sebab dia nak memang dah siap-siap je suruh masukkan 5 nombor. So kalau kita tak payah tulis yang ni pun rasanya boleh. So kita tak payah tulis yang ni. So yang ni kita kat sini kita tulis 5 terus siap-siap. Sebabnya kalau kat sini dia tak suruh pun kita masuk ke berapa nilai dia. Tapi kat sini dia suruh, dah bagi tanda-tanda dia tulis suruh masukkan 5 nombor. So sebab kita nak fulfill dia punya sample output, kita nak tengok dia betul-betul macam dia punya output punya bentuk. So kita kat sini kita declare siap-siap dia punya 5. So bila yang kat sini dah declare siap-siap dia punya 5, so dia masuklah dekat I size. So tak payahlah kita tulis dia punya, tak payahlah kita masukkan dia punya array size. Kita dah tetapkan siap-siap dia punya array size. So memang fit 5 nombor tu. So kat sini dia akan prompt user untuk masukkan enter 5 marks. Okay, laju ke? Laju, try dah
slowkan sikit saya punya video tu, point 25 ke point berapa ke, sebab saya tak rasa saya laju. So sendiri. Dah continue balik. So jadi untuk itu je. Dan yang ni disebabkan yang ni dia semua sekali menunggu, so kat sini kita boleh kena pakai loop. So kat sini kita declare satu untuk pergi loop, dan kat sini kita for last time. So I less than I size kita tadi. I size kita tadi adalah 5. So I equal to kosong. I is less than I size, and I plus plus. Okay, bila dekat sini, okay, so kita declare kat dalam ni. So kat sini user akan masukkan, dia akan enter dia punya key in, dia punya input markah tadi. So sebab kita declare, so %d kita akan store dalam in. Sebab yang ni pointer, so kat sini tak payah tulis. Kalau macam kalau biasanya kalau kita scan F, kat sini ada an operand kan. So tapi sebabkan yang ni pointer, so yang ni tak payah an operand, sebab an operand dia kat sini. So dia akan store kat sini, dia akan rujuk dia punya address dekat sini. So kat sini tak payah tulis dia punya an operand. Dan disebabkan array, pointer punya array operation dia kena buat macam ni. Dia tak sama array macam biasa. Kalau array biasa kita akan pakai bracket yang yang petak ni. Tapi untuk pointer punya array kita kena buat plus I. So dia akan masukkan yang ni. So enter ni dia akan masukkan, so I equal to kosong. So in plus kosong. So macam tu lah dia loop. Dan yang ni dia akan pass balik pergi ke atas. So settle yang tu untuk first part yang ni. Kita buat second punya function. Buat value buat array. So sama and I nak. Dan yang ni dah dia size dia. So kita akan pergi dia punya function definition. Macam ini adalah swap array. Okay, ini I. So pointer, so in. Ini integer I size. Okay, macam biasa buka. So kat sini kita pakai looping sebab kita nak loop untuk compare. Dan yang ni kita kena compare sebanyak sebab kita nak compare bagi dia each other value. So kita kena declare I dengan J satu kat sini, or I equal to I is less than S, I plus plus. So kat sini declare bagi untuk J. So kita compare nombor mula-mula dengan nombor yang kedua. So kita nak compare macam tu lah. So baru kita senang sikit nak susung. Okay, so kat sini kita buatkan declare J I plus 1. So J is less than I size, J plus. Yang dia buat, so bila I equal to kosong, so J kosong plus 1, so akan equal to J 1 lah. Saya akan explain nanti untuk video ketiga. Kali ni saya just tulis dia punya. Okay, first kali bila dia detect dekat sini, kita nak bagi dia compare. So saya nak bagi dia compare, dia jadi mula tadi lagi besar daripada nombor. Jadi detect bila detect nombor first jadi lagi besar daripada nombor kedua, so dia akan masukkan akan dalam satu variable temporary. Sementara kita nak tempatkan nombor kita sementara, video tadi besar tadi dah masukkan nilai kalau tadi yang besar tadi ke temperature temperature pula dah, bukan nak kira suhu, temporary dah sasu. Okay, so temporary. So
So bila dah store yang nombor first ni, yang besar ni ke dalam variable temporary, so dia akan ganti yang nilai yang tadi dan baru tu nilai yang J. J. Okay, so yang ni dah siap dia punya comparison untuk detect dia punya value lah. Dah kecil sebab kita nak susun nombor dia tadi, dan user masukkan nombor secara random, secara rawak, so dia nak susun balik ikut kecil ke besar. Okay, so kita siap itu. Dan yang ketiga, bring balik dia punya array. Kat sini so I number data yang tu, kita print array IT and IT so sama di atas. Ini kita print balik yang marks in ascending order ni, so marks so yang so I is tested S I okay. Jarak tu slash T lah untuk bagi jarak tag antara satu nombor dengan nombor yang lain. Kita kena pakai pointer ni untuk kita masukkan value. Kalau kita tak tulis dia punya ni mengenai, so nanti dia akan masukkan dia punya address value dan bukan value yang dalam tu. So kita kena tulis yang dia punya bunga ni untuk masukkan dia punya value. So yang ni adalah IN I. So settle yang tu untuk kita punya program. So dah siap. Kalau dah siap program kita, akan nak biar tengang aja kat sini. So run. Bagi tahu, nak tahu betul ke tak, so kita save dan kita run. Okay, kita compile. Run. Sama lah, compile dengan run. Apa yang beza? Aduh. Okay, so kita masukkan ni biji macam yang dalam soalan tadi. So 3, 4, 5, 5. Okay, so tengok dia dah susun. So 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Nampak jauh sangat dia punya jarak ni. Sebab kita letak slash T. Okay, tapi yang tu tak kisah, dan dia dapat output dia. Programming is all about output. Output jadi, settle. Output tak jadi, baru kita pergi robek. Kalau output jadi, kita pergi robek, lagi error. Susah kita tengok. Okay, so setakat itu saja. So kita punya coding. So pasal explanation ni, apa yang coding ni buat, saya akan cerita bebe ada next video saya. So setakat itu saja saya punya tutorial kali ini. Untuk pada video kali ini, so kita jumpa pada next video part 3 coding explanation. Okay, so jumpa lagi semua. Assalamualaikum dan bye bye.